Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami iaitu ahli daripada kumpulan 10 akan membentangkan kajian kami berdasarkan tajuk yang dipilih iaitu pengurusan agensi-agensi berkaitan dalam pembangunan komuniti orang asli yang dijalankan di Kampung Gedong Siang Pahang. Pembentangan ini dimulai dengan Nur Atira Sajidah, saya sendiri iaitu Nur Haslina, diikuti dengan Nur Khairunisa, kemudian diikuti dengan Siti Mariam dan Nur Habimi. Pengakhiran pembentangan ini akan diserahkan kembali kepada Nur Khairunisa. Pengenalan, Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang mempunyai penduduk terdiri daripada pelbagai agama, bangsa dan keturunan. Golongan terbesar di negara ini terdiri daripada bangsa Melayu diikuti masyarakat Cina dan seterusnya India. Selain itu, terdapat kaum minoriti lain yang masih berada di Malaysia iaitu kaum orang asli. Walaupun mereka terdiri daripada kelompok minoriti, namun mereka masih digelar sebagai orang asal iaitu penduduk terawal mendiami semenanjung Tanah Melayu selepas zaman prasejarah. Ini menjelaskan mereka juga satu kelompok masyarakat yang perlu diketengahkan oleh agensi-agensi berkaitan dan perlu diberikan hak serta keistimewaan kepada mereka selari dengan kaum-kaum lain di Malaysia. Penyataan masalah. Yang pertama, masyarakat orang asli itu sendiri yang masih menghadapi masalah seperti masalah kemiskinan, keciciran dalam pendidikan, kesihatan, masalah kemudahan asas dan sebagainya. Semasa kajian ini dijalankan, kami turut berdepan dengan beberapa masalah, antaranya ialah jumlah responden yang berjaya dikumpul hanyalah 20 orang sahaja. Jadi jumlah responden sedikit ini telah menyebabkan data yang kami perolehi kurang memuaskan. Selain itu, limitasi terhadap sumber maklumat merupakan masalah utama buat kami kerana kami hanya mempunyai sumber daripada Google sahaja kerana disebabkan keadaan sekarang yang tidak mengizinkan untuk kami membuat penyelidikan secara bersemuka bersama responden. Akhir sekali, kerja berkumpulan secara atas talian juga menyebabkan kami sukar untuk berkomunikasi antara ahli kumpulan. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti isu-isu yang disuarakan oleh komuniti orang asli di Kampung Gedong Siang. Yang kedua, untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan isu-isu yang dilontarkan oleh komuniti orang asli. Yang ketiga, untuk mengkaji cabaran yang dihadapi dalam memajukan komuniti orang asli. Dan objektif yang keempat adalah untuk mengenal pasti cadangan bagi meningkatkan kemajuan dan pembangunan komuniti orang asli. Skop kajian penyelidikan ini hanya menumpukan kepada masyarakat orang asli di Kampung Gedong Siang Gampang Pahang serta beberapa agensi yang terlibat. Kepentingan kajian. Yang pertama, kajian yang dijalankan ini diharapkan dapat memberikan maklumat dan pengetahuan kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak. Yang kedua, kajian ini dijangka dapat mengupas dengan lebih terperinci mengenai isu komuniti orang asli dan menggambarkan sejauh mana isu yang wujud ini menemui jalan penyelesaiannya. Dan yang ketiga, diharapkan dengan dapatan kajian ini, pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat menggunakannya sebagai sumber rujukan dan maklumat dalam usaha membendung isu yang dihadapi oleh masyarakat orang asli di Kampung Gedong Siang Gampang Pahang. Keterangan ini diteruskan mengenai definisi orang asli. Orang asli didefinisikan sebagai penduduk asal di sesebuah negeri. Orang asli juga dikenali sebagai masyarakat pribumi. Orang asli terdiri daripada 3 kelompok iaitu Negrito, Senoi dan juga Melayu Proto. Masyarakat orang asli kini sudah tersebar luas di semenanjung Malaysia, terutamanya di negeri Pahang, tetapi tidak di negeri Perlis dan Pulau Pinang. Antara ciri yang kita dapat lihat mengenai orang asli adalah seseorang yang mempunyai bapa berketurunan orang asli, kemudian mengikuti cara hidup, adat resam dan kepercayaan. Orang etnik ini merupakan individu berketurunan melalui bapa. Masyarakat orang asli telah lama bertapak di bumi Malaysia malah sejak 5,000 tahun dahulu, lebih awal daripada pendudukan kaum Melayu, Cina dan juga India. Untuk makluman, orang asli hanya terpakai di semenanjung Malaysia sahaja, manakala di Sabah dan Sarawak, orang asli ini dikenali sebagai masyarakat pribumi Sabah dan Sarawak. Terdapat 3 kelompok utama orang asli iaitu kaum Senoi, Negrito dan juga Melayu Proto, dan di bawah ketiga ini terdapat 18 suku kaum orang asli yang masing-masing dikategorikan, iaitu yang pertama, Melayu Proto, terdapat suku kaum Temuan, Jakun, Semelai, orang Seletar, orang Kuala dan juga orang Kanak. Manakala di bawah kategori kaum Senoi pula terdapat Temiar, Semai, Jahut, Chewang, Semut Beri dan juga Mahmeri. Manakala bagi kategori kaum Negrito terdapat suku kaum Kensiu, Kintak, Jahai, Mendrik, Batik dan juga Lana. Sumber Channel News Asia 2019 menunjukkan taburan suku kaum penduduk orang asli di pelbagai negeri di Malaysia dan ianya jelas
dilengkapkan dan dinyatakan di dalam gambar peta tersebut. Di Malaysia, terdapat agensi yang bertanggungjawab untuk menguruskan kebajikan orang asli iaitu agensi JAKWA yang diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB yang diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Latif bin Ahmad. Dan agensi kemajuan orang asli ini telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga kebajikan rakyat orang asli dalam menyediakan pelbagai prasarana dan juga kemudahan dan juga untuk meningkatkan pendapatan orang asli. Antara fungsi utama Jabatan Kemajuan Orang Asli iaitu JAKWA iaitu untuk melindungi orang asli dan cara hidup mereka daripada kepesatan perkembangan tamadun dan eksploitasi masyarakat luar dan juga untuk menyediakan kemudahan dan bantuan pendidikan, kesihatan dan pembangunan sosioekonomi. Jangan diteruskan mengenai amalan masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli dipercayai mempunyai adat resam dan kepercayaan terhadap animisme. Kepercayaan ini telah mendorong mereka menganggap bahawa objek di sekitar mereka mempunyai makna dan kuasa yang luar biasa seperti batu dan kayu. Mereka juga menjalankan amalan ritual dan pantang larang mengikut kepercayaan mereka di kawasan pergunungan dan juga gua. Mereka juga masih mengekalkan karya seni mereka, kraf tangan dan adat resam yang mereka miliki sehingga ke hari ini walaupun negara Malaysia sudah pun berpuluh tahun merdeka. Untuk pengetahuan semua, terdapat beberapa isu mengenai orang asli yang masih diperkatakan sehingga ke hari ini. Antaranya, masyarakat orang asli masih kekal di dalam kelompok kemiskinan sehingga ia dikenal pasti sebagai kelompok Poverty Eradication Policies and Program dalam rancangan pembangunan negara. Seterusnya, masyarakat orang asli juga mengalami masalah dalam mendapatkan kemudahan kesihatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan situasi yang berlaku di perkampungan Kuala Koh. Penduduk perkampungan tersebut masih menunggu rawatan daripada petugas Jabatan Kesihatan sehingga ke hari ini. Selain itu, masyarakat orang asli juga mengalami masalah dalam mendapatkan capaian internet. Keadaan ini menyebabkan mereka tidak mengetahui isu semasa, apatah lagi mengenai pandemik COVID-19. Keadaan ini berlaku disebabkan mereka tinggal di kawasan pedalaman dan tidak diketahui oleh kerajaan. Mereka juga tidak mempunyai alat komunikasi seperti telefon pintar ataupun televisyen. Metodologi kajian kami, pihak kami telah pun melakukan penilaian terhadap 20 orang responden yang terdiri daripada penduduk orang asli di Kampung Gedong Siang, Gambang, Pahang untuk menilai tahap kepuasan hati mereka sendiri berkenaan dengan sejauh manakah agensi yang diletakkan di bawah KPLB ini iaitu JAKWA dalam meningkatkan taraf hidup mereka dan membantu mereka daripada segi kemudahan dalam kehidupan seharian. Dalam bahagian ini, saya akan membincangkan mengenai analisis dan perbincangan yang dilakukan oleh kumpulan kami berdasarkan borang soal selidik yang telah diagihkan kepada beberapa orang penduduk bagi komuniti orang asli di Kampung Gedong Pahang. Lalu daripada dapatan dalam borang soal selidik tersebut, terdapat beberapa isu yang mereka suarakan dengan harapan isu-isu tersebut dapat direalisasikan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab kepada komuniti mereka. Antara isu yang dibangkitkan dalam komuniti tersebut adalah berkaitan dengan isu bantuan yang disalurkan kepada komuniti mereka dari segi bentuk kewangan maupun material. Sebagai contoh, masih ada golongan yang sememangnya kurang berkemampuan, tidak mendapat bantuan daripada segi perumahan di bawah program perumahan rakyat termiskin PPRT dan bantuan yang sebagainya. Seiring dengan isu-isu yang disuarakan oleh komuniti tersebut, wujudnya faktor-faktor yang mendorong isu tersebut disuarakan oleh komuniti orang asli di Kampung Gedong Pahang. Dan jika dikaitkan dengan isu bantuan yang diberikan kepada komuniti tersebut, berkaitan tentang pengurusan yang kurang sistematik dari segi keterlewatan proses permohonan bantuan untuk diluluskan dan seperti bantuan-bantuan lain. Ialah cabaran yang dihadapi dalam memajukan komuniti orang asli di Kampung Gedong Siang Pahang. Cabaran yang pertama ialah kurang peruntukan dari pelbagai aspek. Hal ini kerana hanya peruntukan dari kerajaan untuk kemajuan orang asli. Keadaan ini menyebabkan kerajaan tidak dapat menampung kos perbelanjaan yang banyak untuk menyediakan keperluan penduduk orang asli di samping ekonomi negara yang kurang stabil. Oleh itu, keprihatinan dan kerjasama dari badan bukan kerajaan NGO amatlah penting dalam mengurangkan beban kerajaan untuk memastikan kesejahteraan mereka terjamin. Cabaran yang kedua ialah kawasan yang kurang strategik untuk pembangunan infrastruktur. Kampung Gedong Siang, Pahang merupakan kawasan yang pedalaman dan mempunyai keluasan yang kecil bagi pembinaan sebuah infrastruktur. Itu saja memakan kos yang terlalu tinggi untuk pembinaan selain memerlukan masa yang agak lama.
Manakala cadangan bagi kemajuan dan pembangunan komuniti orang asli di Kampung Gedung Siang Pahang, cadangan yang pertama ialah mengukuhkan jaringan antara pihak yang terlibat dengan komuniti orang asli. Pihak kerajaan, badan bukan kerajaan serta institusi pendidikan hendaklah berkolaborasi dan merancang strategi untuk melaksanakan program seperti program anak angkat, program inovasi sosial, program bantuan asnaf dan pemantauan kesihatan oleh KKM. Impak dari itu dapat mengeratkan hubungan silaturahim, meningkatkan taraf hidup mereka dan mengekalkan tahap kesihatan yang baik dalam komuniti orang asli. Cadangan yang kedua ialah memberi perhatian kepada masalah atau isu yang disuarakan oleh komuniti tersebut. Seperti yang kita ketahui, JAKWA merupakan badan kerajaan yang bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan orang asli. Oleh itu, JAKWA bertanggungjawab untuk mempertimbangkan suara komuniti orang asli untuk mendapatkan hak yang sama adil. Misalnya, mereka memerlukan infrastruktur seperti jalan raya dan sekolah. Jadi, JAKWA harus memikirkan kepentingan dan keperluan utama penduduk orang asli bagi memastikan hak yang sama seperti kaum lain di Malaysia. Kesimpulan akhir yang boleh kami rumuskan daripada kajian kami yang berpaksikan kepada agensi yang menguruskan komuniti orang asli di Kampung Gedung Siang Gambang Pahang menunjukkan bahawa suara mereka yang kami telah kumpulkan seramai 20 orang responden hanyalah mewakili berapa kerat sahaja daripada komuniti orang asli, dan daripada hasil soal selidik yang telah dijalankan menunjukkan bahawa mereka mengharapkan bantuan daripada kerajaan itu sendiri lebih lagi dan lebih lagi untuk membela nasib mereka sebagai kaum minoriti di bumi Malaysia. Tidakkah kita ingin melihat nasib mereka seperti golongan Rohingya yang telah pun dipulaukan oleh negara mereka sendiri, iaitu Myanmar, oleh tentera junta? Jadi seeloknya adalah bahawa KPLB, iaitu yang menguruskan agensi JAKWA itu sendiri, turun padang dan melihat sendiri kesusahan yang dilalui oleh orang asli yang merupakan golongan minoriti dan semakin pupus di bumi Malaysia.